Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. InsyaAllah pada kali ini kita akan masuk kepada Al-Wahdatu At-Tasi'ah, unit yang ke-9, tajuknya Al-Hadanah. Apakah yang dimaksudkan dengan hadanah? Okey, ta'rif Al-Hadanah. Al-Hadanatu lughatan ma'khuzatun min al-hidni wa huwa al-jamb. Hadanah ni dari segi bahasa dia dipetik daripada perkataan al-hidn. Al-hidn maksudnya adalah al-jam. Jam maksudnya di bahagian rusuk lah. Bahagian rusuk. Kenapa dinamakan perkataan ini al-hidn ini daripada perkataan rusuk? Kerana dia kata li'anna al-hadinata min sya'niha an tarudda al-mahduna ila jambiha. Kerana al-hadinah itu penjaga. Wanita penjaga min sya'niha kebiasaannya antarudda, maksudnya dia akan meletakkan al-mahdun, itu bayi yang dijaga itu ila jambiha, di pinggangnya, di rusuknya. Maksudnya untuk digendong, maksudnya dia akan diambil dan letakkan di rusuknya. Okey. Wal hadanatu fi istilahi syariati islamiyyati hiya hifdhu man la yastaqillu bi amri nafsihi wa tarbiyatuhu bi mukhtalafi wujuhi tanmiyati wal islah. Okey, hadanah menurut istilah syariat Islamiah iaitu hifzu, maksudnya menjaga, memelihara. Siapa? Memelihara man la yastaqillu bi amri nafsihi, itu memelihara seseorang yang masih belum dapat menguruskan dirinya sendiri. La yastaqillu maksudnya yang masih lagi belum bebas untuk menguruskan dirinya sendiri. Maksudnya menguruskan seseorang yang perlu dijaga, perlu dilihat, perlu dipelihara, yang dia itu masih lagi belum dapat menguruskan dirinya sendiri. Itulah maksudnya. Maksudnya kalau kita faham daripada definisi ini, maksudnya yang dijaga tu masih kecil lagi lah. Okey. Wa tarbiyatuhu, dan juga selain daripada jaga urusan dirinya, juga melibatkan tarbiyah. Tarbiyah maksudnya mendidik. Mendidik anak tersebut bimukhtalafi wujuhi tanmiyah, dengan pelbagai bentuk-bentuk pembesaran dia. Kerana dia ada tahap dia, daripada umur 1 tahun sampailah umur yang kita akan tengok nanti bila habis tempoh untuk dia dijaga itu, dia ada tahap dia umur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Dari cara dia untuk nak mendidik anak tersebut. Dan juga melibatkan islah. Islah ni untuk nak membaiki, nak mendidik. Apa yang tidak betul kita perbetulkan. Dan kita ajarkan anak-anak tersebut dengan nilai-nilai yang murni. Maksudnya dari segi Islam, hadanah ni maksudnya memelihara, menjaga orang yang masih belum dapat menguruskan dirinya, dan juga yang berkaitan juga dengan tarbiyah dia, pendidikan dia. Okey. Wa tantahi binisbati lis-saghiri ila sinni tamyiz. Dan tamat hadanah itu bagi kanak-kanak yang masih kecil kepada umur mumayyiz, tamyiz, pada umur mumayyiz. Maksudnya bila habis daripada umur mumayyiz, maka tamatlah hadanah. Okey, amma ri'ayatuhu ba'da dhalika ila sinil bulugh fatusamma kafalatan la hadanatan. Maka adapun penjagaan kanak-kanak itu maksudnya selepas umur mumayyiz kepada umur baligh, maka dinamakan sebagai, istilahnya dinamakan sebagai kafalah, bukan hadanah. Jadi maksudnya kalau tengok hadanah ini, dari segi definisinya, penjagaan seorang kanak-kanak itu daripada mula lahir kepada umur mumayyiz. Selepas daripada mumayyiz sehingga dia baligh, dinamakan sebagai kafalah. Okey, ini adalah dari segi ta'rif al-hadanah. Okey, hikmatu hadanah. Innal hikmata min masyru'iyyati hadanati innama hiya tanzimu mas'uliyati muta'alliqati bi ri'ayati as-sighari wa tarbiyatihim. Sesungguhnya hikmah daripada pensyariatan hadanah itu adalah, sesungguhnya ianya adalah untuk tanzim, untuk nak menyusun mas'uliyah, tanggungjawab. Tanggungjawab yang berkaitan dengan penjagaan kanak-kanak kecil dan juga tarbiyah dia. Nak susun. Maksudnya kita faham daripada sini bahawa Islam mementingkan
penjagaan dan tarbiyah bagi seorang kanak-kanak. Okey. Mungkin kalau kita akan tengok lebih jelas apa sebenarnya yang berlaku biasanya hadanah ni, biasanya timbul bila. Okey, dia kata id rubbama. Kerana dia kata boleh jadi dia kata tafaraqa zaujan. Tafaraqa zaujan maksudnya pasangan suami isteri ini dia berpisah. Atau ikhtalafa. Ikhtalafa maksudnya ataupun berlaku perselisihan antara mereka berdua atau ta'asara fima yata'allaqu bin nazari li tarbiyati sigharihima, ataupun mereka ni tidak ada kata sepakat antara pasangan suami isteri apa yang berkait dengan yata'allaqu bin nazar. Maksudnya dari sudut pandangan untuk tarbiyah anak-anak kecil mereka. Khususnya biasanya kalau hadanah ni dia dari segi penjagaan ni dia akan timbul apabila berlaku isu, khususnya bila berlaku perceraian suami isteri. Yang tu yang biasanya timbul lah kan dalam konteks semasa ni. Okey, jadi itulah yang timbul. Dia kata falau turikal amru lamma yantahi ilahi shiqaquhuma aw lamma yuqarriruhu al-mutaghallib min at-tarafain fil khusumah kana fi dhalika zulmun kabirun lis-sighari wa ihdarun limaslahatihim. Maksudnya jikalau dibiarkan perkara tersebut, kan, dibiarkan perkara lamma yantahi ilahi shiqaquhuma, maksudnya nak tunggu bilakah akan tamatnya perbalahan antara pasangan suami isteri tersebut. Maksudnya sebenarnya yang Ustaz sebut tadi, dia biasanya isu hadanah ni timbul bila berlaku perceraian. Perceraian kan. Jadi kalaulah dibiarkan nak tunggu bilakah akan tamat perbalahan mereka berdua, ataupun lama yuqarriruhu al-mutaghallib min at-tarafain fi khusumah, ataupun nak tunggu bilakah akan diputuskan siapakah yang menang antara dua pihak tersebut apabila berlaku perbalahan. Kana fi dhalika zulmun kabirun lis-sighar, maka ini dikira sebagai satu kezaliman yang besar bagi anak-anak kecil, dan juga wa ihdar, dan juga dikira sebagai satu mensia-siakan masalah mereka. Jadi antara tempoh berbalah tersebut, siapa yang nak jaga sepatutnya? Siapa yang sepatutnya nak jaga anak kecil tersebut? Okey, wa rubbama kana fi dhalika rajja bihim fi asbab asyiqaqi wal halak. Dia kata boleh jadi juga dengan kalau berlaku dibiarkan perbalahan tersebut tanpa ditentukan siapa yang jaga anak kecil tersebut, akan rajja bihim, akan menggoncang anak-anak kecil tersebut kepada asbab-asbab kecelakaan dan kebinasaan. Maksudnya kalau duduk biar ibu ayah tersebut berbalah tanpa ditentukan siapa yang patut jaga tersebut, akan menyebabkan anak-anak kecil tersebut dia akan berada dalam keadaan terbiar, tidak terpelihara dengan sebaik-baiknya. Jadi dia kata lidzalika kana la budda min wad'i dawabita tuhaddidu asnaf al-mas'ulin an hadanati as-sighar wa ri'ayatihim. Dia kata dengan sebab itu tak dapat tidak mesti diletakkan satu dawabit, satu peraturan, satu undang-undang, satu kriteria yang menentukan asnaf, maksudnya orang-orang yang bertanggungjawab untuk nak menjaga kanak-kanak tersebut dan untuk memelihara mereka. Jadi jangan dibiarkan anak tersebut jadi mangsa kepada perbalahan ibu bapa mereka itu, kan? Jadi kena ada peraturan. Kadang-kadang mungkin ada berlaku kematian juga, kematian daripada pihak ibu. Siapakah yang patut jaga anak kecil tersebut, kan? Jadi kita akan tengok perkara ini. Jadi oleh kerana disebut tadi, kena ada satu peraturan untuk menentukan siapakah yang bertanggungjawab untuk nak menjaga dan memelihara kanak-kanak tersebut. Wa tusannifuhum, dan juga menyusun orang-orang yang bertanggungjawab tersebut hasba al-aulawiyah, mengikut keutamaan. Siapakah yang patut jaga kanak-kanak tersebut? Bila bercerai ke, bila berlaku kematian ke, siapa yang patut jaga? Bihaitsu la tata'assaru maslahatus sighar bi ayyi shiqaqin aw khilafin yaqa'u baina awliya'i umurihim. Yang mana dengan peraturan tersebut yang disusun oleh syarak, siapa yang patut jaga kanak-kanak tersebut bila berlaku perceraian ke, kan? Dia kata dengan itu tidak akan terkesan
maslahah kanak-kanak tersebut dengan mana-mana perbalahan ataupun khilaf perselisihan yang berlaku antara orang-orang yang layak menjaga mereka. Jadi ibu layak jaga, ayah layak jaga, nenek pun layak jaga. Tapi bila berlaku perselisihan, perebutan siapakah yang patut jaga kanak-kanak tersebut, kesan daripada mungkin perceraian ataupun kesan daripada berlaku kematian. Jadi di sini Islam telah meletakkan siapakah yang patut menjaga kanak-kanak tersebut. Jadi kalau kita tengok dari segi rumusannya, hikmah daripada hadanah ini adalah untuk nak memastikan bahawa kebajikan kanak-kanak yang masih kecil tersebut terpelihara. Kesan daripada berlaku perbalahan suami isteri ataupun mungkin berlaku kematian. Perebutan. Kesan pada berlaku kematian tersebut berlaku perebutan lah antara orang-orang yang berhak menjaga mereka. Jadi siapakah yang patut jaga? Okey. Kemudian kita pergi kepada tajuk seterusnya. InsyaAllah kita akan pergi kepada klip yang berikutnya. Wallahualam.